Okey, salam sejahtera murid-murid semua. Saya cikgu akan sentuh balik atau sentuh sedikit tentang bab 2 atau bidang pembelajaran 2, pangkalan data lanjutan. Jadi cikgu balik pada topik ini dulu. Form 4 pun ada juga bab 2. Okey, ingat lagi kan? Bab 2 topik yang sama. Form 4 guna pangkalan data. Untuk tingkatan 5 dia dipanggil pangkalan data lanjutan. Dia ada satu siap kemahiran 2.1, 2.1 bahasa pertanyaan berstruktur SQL. S ialah structured, Q query, L language. Jadi standard pembelajaran untuk 2.1 ada 5 saja. 5 daripada 2.1.1 melaka ERD ini yang cikgu akan bincang untuk hari ini, untuk sekarang. 2.1 tu kemudian menghasilkan skema hubungan ternormal. 2.1.3 membina pangkalan data hubungan menggunakan SQL table. 2.1.4 menggunakan SQL untuk memanipulasi data. Sisi tambah padam kemas kini. 2.1.5 menggunakan SQL select untuk mendapatkan semula data menggunakan group by, order by. Jadi kita mulakan dengan 2.1.1 ERD, melaka ERD bagi permasalahan yang diberi. Sebelum tu kita kena pasti dulu apa itu ERD. Daripada tingkatan 2 sudah kita pernah sentuh topik ini, ERD. ERD ialah Entity Relationship Diagram, merupakan model asas dalam membina pangkalan data. Model macam lukisan lah. Macam inilah lukisan. Okey, lakaran. ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan data yang diperlukan dalam suatu organisasi. So ini ialah yang ini ialah definisi dia, atau definisi lain. ERD merupakan salah satu model yang digunakan untuk mereka bentuk pangkalan data dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara entiti. Jadi komponen ERD ada 3 komponen yang utama. Mesti ada entity, attribute, dan hubungan atau kekardinalan. Entity itu ialah objek atau konsep unik yang dapat dikenal pasti dalam persekitaran tertentu seperti orang, tempat, benda atau peristiwa yang dikutip dan disimpan sebagai data. Murid ialah entity. Okay. Guru ialah entity. Buku ialah entity. Peperiksaan pun merupakan entity. Okay. Entity biasanya diwakilkan dalam 4 segi 4 tepat. Segi 4 tepat lah. Contohnya murid. Entity ada yang entity kuat, ada entity lemah. Kalau entity kuat, dia boleh bersandar tanpa wujud entity lain. Dia boleh berdiri sendiri. Entity lemah mesti bergantung dengan entity yang kuat. Kalau saya rujuk pada buku teks yang sebelah kiri ni ialah entity yang kuat. Yang sebelah kanan ni ialah entiti yang lemah. Dia diwakilkan bentuk segi 4 tepat bergaris 2. So hubungan dia pun nampak lemah sini. Hubungan lemah. So tanggungan tidak boleh berdiri sendiri ya. Dia mesti bergantung dengan kaki tangan. Okey. Cikgu teruskan. Attribute adalah ciri-ciri yang menghuraikan entiti tersebut, yang describe kepada entiti itu, sifat pada entiti tersebut.
So contohnya murid. Kalau murid ni ada entity dia punya attribute dia nama, nombor IC, alamat. Okey? Itu ialah attribute untuk murid. Biasanya kalau setiap attribute tu kan, untuk setiap entity dia mesti ada kunci primer. Biasanya. So, ada satu daripada attribute tu dia mesti ialah kunci primer. So, apa itu kunci primer? Ialah attribute yang unik, membezakan rekod dalam pangkalan data. So, murid apa yang dia kasih unik sini? Dia tidak membezakan daripada murid yang lain. Dia gunakan nombor IC. Okay? IC tidak boleh sama kan? Tidak boleh sama antara murid. Okay? Setiap entiti hanya mempunyai satu kunci primer sahaja. So ada satu saya kunci primer, tidak boleh ada dua. Okay, hubungan ialah digunakan untuk menyatukan satu atau lebih entiti yang terdapat dalam ERD. Okay, apa hubungan antara dua ERD tersebut? Kalau satu ERD saja, kalau satu entity saja, dia tidak ada hubungan. Dia mesti at least ada dua entity, dan mesti entity itu apa hubungan antara dua tersebut. Okay, hubungan dilabelkan dengan kata kerja. So, kata kerja mengajar, mendaftar, menginap. Okay, tidak boleh guna kata adjektif, cantik. Apa lagi ya? Kuat, lemah. Itu bukan hubungan tu. Okay, itu bukan hubungan. Okay, berbalik pada jenis attribute. Attribute, cikgu jelaskan lebih banyak lagi pasal attribute ni. Sebelum ni dalam tingkatan 4 kita hanya concentrate dua jenis attribute, iaitu attribute mudah dan attribute kunci. So, dalam attribute ni dia ada 5 jenis. Tingkatan 5, kamu kena tahu 5 jenis. Okay. First, attribute mudah, attribute nilai gandaan, attribute nilai terbitan, attribute kunci, attribute komposit. Attribute mudah tidak boleh dibagikan kepada beberapa bahagian. Contohnya nama, nombor kad pengenalan. Dia tunggal saja, satu nilai saja. Satu nilai saja pada attribute itu. Kalau nilai gandaan, attribute nilai gandaan mempunyai lebih daripada satu nilai. Contohnya kemahiran. Kemahiran, satu guru boleh lebih daripada satu kemahiran. Contohnya mengajar subjek fizik. Satu kemahiran mengajar subjek biologi. Okay? Lebih daripada satu nilai dikumpul dalam satu attribute itu. Attribute terbitan terhasil daripada attribute lain. Maksudnya ini bergantung pada attribute yang lain. Okay? Contohnya gaji tahunan. Dia bergantung dengan gaji bulanan. So ada attribute gaji bulanan lagi. Attribute kunci, ini sangat penting. Setiap ERD mesti ada attribute kunci. So adalah unik, membezakan setiap rekod dalam pangkalan data. Contohnya nombor pengenalan, nombor kaki tangan. Okay, nombor kaki tangan. Dia underline, dia punya nilai itu dia underline. Attribute komposit boleh dipecahkan pada beberapa bahagian. Contohnya kalau ini alamat, ada bandar, ada postcode, ada jalan. Attribute dia boleh dipecahkan. Baik. Seterusnya ialah kekardinalan atau hubungan. Okay, dalam tingkatan 4 kita ada satu kekardinalan juga. Hubungan satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Itu tingkatan 4. Okay, dalam tingkatan 5 ada sambungan, penjelasan lebih lanjut. Dia ada dua jenis kekardinalan. Kekardinalan minimum
kekardinalan maksimum. Ada dua. Jadi, kalau kekardinalan minimum dia mesti ada minimum. Minimum data suatu entiti berkait dengan entiti yang lain. Maksud dia ini, contohnya, seorang guru mengajar sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. So, apakah nilai minimum dia? Kekardinalan minimum. Satu kekardinalan minimum ialah satu. Kenapa? Seorang guru mesti mengajar sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. Tidak boleh tidak ada guru yang tidak akan mengajar. Akan mengajar. Maksimum. Berapakah maksimum untuk entiti itu? Apa dia punya maksimum dia? Contohnya, satu mata pelajaran boleh diajar oleh seorang guru atau lebih. Seorang guru boleh mengajar maksimum lebih daripada satu mata pelajaran. Minimum satu, maksimum lebih daripada satu. Maka kekardinalan maksimum adalah banyak. So, simbol-simbol kekardinalan maksimum minimum ni, dia ada 4 jenis. Mandatory 1, minimum, dan maksimum dia satu saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Mandatory banyak, dia punya minimum 1. Maksimum dia banyak. Optional 1, minimum dia kosong, minimum data kosong. Maksimum data adalah 1. Optional banyak, minimum dia kosong. Maksimum data dia adalah banyak. Kita teruskan. Melakar ERD bagi permasalahan yang diberi. Jadi banyak daripada langkah-langkah tadi itu, bagaimana kita boleh melukis ERD? Dia mesti bagi satu masalah dulu. Macam ini ada soalan. Anda boleh baca sendiri soalan tersebut. Langkah pertama untuk melukis ERD. Senaraikan entiti dan atribut yang terlibat. Senaraikan entiti dan atribut yang terlibat. 1. So, dalam soalan ni ada 4 entiti dan disertai dengan atribut-atribut dia. So, kita kena pasti entiti dan atribut dulu. Dan langkah kedua ialah kenal pasti kunci primer. Apakah kunci unik untuk setiap entiti itu? Macam barang, dia ada nombor barang. Ini unik bagi entiti barang. Dia tidak boleh nombor yang sama dengan barang yang lain. Nombor yang lain. Murid, kita gunakan ID murid. Kita tidak gunakan nombor IC sebab ada murid yang tidak ada nombor IC. Jadi kita cipta ID murid. Pinjaman, nombor pinjaman. Pembekal, nombor pembekal. Seterusnya langkah ketiga, kenal pasti hubungan antara entiti. So, apakah hubungan entiti yang terlibat itu? So, sudah diletak sini, meminjam, merekod, membekal. Ada tambahan lagi tu. Based from buku teks. Muka surat 66. Langkah keempat, kenal pasti kekardinalan. Kenal pasti kekardinalan. Apa dia punya kekardinalannya? Minimum 1, maksimum berapa? Mandatory 1 kah? Mandatory banyak? Dan selepas itu barulah kita lakarkan ERD. Sudah kita akan pasti pada soalan itu. Nah, ini ialah contoh penyelesaian dia. So, ada 4 entiti tadi dengan atribut-atribut dia. Hubungan dia. Dia juga kenal pasti atribut kunci. Atribut kunci. Dan kekardinalan dia. Ini minimum 1, minimum apa sudahnya? Minimum, mandatory, minimum,
Ini mandatory banyak. Ini ialah optional 1. Ini ialah optional banyak. So ada banyak kita perlu sentuh pasal ni. Pasal ERD ya, ini ERD yang lengkap lah. Okey, cikgu ingin bincang sikit tentang soalan-soalan yang bakal murid-murid buat tentang 2.1.1. So yang soalan ini ada 7 soalan. Soalan yang pertama tu dia nyatakan perlu nyatakan jenis-jenis atribut, nyatakan saja. 6 markah, maksudnya ada 6 jenis atribut. 6. Kalau kita lihat di buku teks tadi, ini muka surat 62. Sebenarnya ada 6 atribut lah. So yang atribut, notasi yang atribut macam ini yang first tu, dia ada 2 jenis atribut. Atribut mudah, atribut bernilai tunggal. So ada 2. So kesemuanya ada 6 atribut. Yang lain tu, ini nyatakan beri keterangan 5 markah, 1 markah setiap atribut. Sila beri penjelasan. 5 markah setiap 1 markah untuk setiap atribut. Soalan 3, nyatakan fungsi hubungan dalam membina raja hubungan entity ERD 1 markah. Beri definisi. Nyatakan kegunaan kunci primer dalam pangkalan data 1 markah juga. Jenis-jenis kekardinalan, ada 2 jenis kekardinalan, so dia letak 2 markah sini. Langkah-langkah melukis ERD, cikgu sudah sebut tadi tu. Langkah-langkah ada 5 langkah. So nyatakan 5 langkah tu untuk 5 markah. Dan akhir sekali ialah melukis ERD. Ini melukisan ERD yang paling simple sebab entity hanya 1. Attribute ada 5 saja di sini. Kod subjek ini pun merupakan attribute. Jadi ini paling mudah sebab tidak ada apa yang tidak ada di sini. Biasanya ERD ada 3 komponen. Entity, hubungan dan attribute. Yang tidak ada di sini ialah hubungan sebab tidak ada entity, cuma ada 1 saja sini. So only 1. Kalau hubungan dia perlu ada 2 entity. So ini lukisan ERD yang paling mudah, paling mudah boleh buat. So entity perlu ada lukisan segi empat tepat 1 dan atribut dia dalam bentuk oval shape dan ada sambungan entity tersebut. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat Mak Jaya.